selalu orang tanya, harga. Kenapa di PG Museum ni harga dia sedikit mahal? Kenapa harga dia berbeza daripada harga emas semasa? Betul tak? Betul tak? Kepada dealer-dealer mesti dapat soalan ni selalu kan? Okey, so Kak Suri akan terangkan dia hari ni. Okey, harga untuk PG Museum, ya, harganya sedikit tinggi dari harga emas semasa. Kenapa? Kerana kebanyakan koleksi yang ada dalam ni adalah koleksi premium. Okey, koleksi edisi terhad di mana harga yang ditetapkan adalah harga premium lah. Okey, sebab ia edisi terhad. Macam Masjid Nabawi ni. Sekarang dah tak ada tuan-puan. Okey, kalau Kak Suzy nak jual ni RM300, RM350, insya-Allah laku tuan-puan. Sebab bagi sesiapa yang belum miliki edisi Masjid Nabawi ni, mereka akan tercari-cari. Semua website dia masuk publicgo.com.my tengok dah tak ada edisi Masjid Nabawi. Masuk dekat PJ Museum, dah tak ada Masjid Nabawi. Ya, jawapannya dah habis. RM30,000 dah habis. RM30,000 keping bersamaan berapa kilo tuan-puan? 30 kilo. Okey. Publicgo jual tak sampai 2 bulan habis. Okey. Nampak tak betapa orang ramai ni suka membeli pelbagai koleksi, menyimpan supaya mereka nak simpan banyak dalam diorang punya folder. Okey. Dan Dan kenapa harganya mahal? Kerana ada royalty. Ini bergantung, ada beberapa design di mana design-design ni ada royalty yang perlu dibayar. Ya, pihak Publicgo terpaksa membayar royalty. Contohnya macam edisi Marvel. Okey, edisi Marvel tu, tuan-puan kalau tengok, harga hampir lebih RM100 daripada harga semasa. Kenapa? Sebab kena bayar royalty pada Marvel. Marvel sana dalam USD tuan-puan. Okey? Bayar kat sana. Okey? Jadi pihak Publicgo sebab nak cetak gambar gold tu, gambar Marvel, edisi Marvel, Avengers semua tu kan. Okey? Kena bayar royalty. Sama juga edisi Bobo Boy. Kenapa mahal juga? Sebab kena bayar royalty pada pihak pengeluar edisi Bobo Boy tu. Jadi nak tak nak Publicgo pun jual kepada customer mahal sikit lah. Okey, kita kena bayar mahal sikit lah. Tapi rugi ke kita jual? Rugi ke kita beli? InsyaAllah tak rugi tuan-puan. Selagi mana tuan-puan membeli emas, selagi tu tuan-puan untung. Okey? Jadi boleh beli. Tapi kalau yang koleksi mahal macam ni, tuan-puan tak payahlah beli banyak-banyak. Kalau untuk simpanan sendiri. Okey? Beli sekeping sekadar kenangan untuk menambahkan koleksi kita. Alright. Okey, sekejap sebelum Kak Sui nak pergi seterusnya. Kak Sui nak baca mesej komen-komen Siapa yang ada rasa nak tanya apa-apa soalan, boleh tanya Kak Suzy terus ya. Nanti Kak Suzy akan jawab. Dah macam masa mula-mula nak bulan depan, bulan ni tiba-tiba jadi PD. Okey, ni Cik Din Okey, Cik Din, rasa nak mula bulan depan, tiba-tiba bila dah faham tentang emas terus jadi dealer. PD tu adalah priority dealer ya. Begitulah emas. Segala benda lah nak jimat. Nampak? Dia dah nampak emas kan? Dia dah jadi macam berkira-kira. Daripada beli ni, baik beli emas. Betul tak Cik Din? Daripada beli ni mahal-mahal, baik beli emas. Nampak? Sebab itu apabila kita ni dah faham simpan emas, kita bukan kedekut, tapi kita akan lebih bijak menilai satu-satu barang dan juga bijak menilai satu-satu harga barang. Di mana bila kita dah tahu di mana keperluan dan juga kehendak, kita dah boleh bijak menilai. Otak kita ni dah boleh berfikir secara waras tanpa terlalu mengikut nafsu. Nafsu yang tamak akan lebih kepada emas. Sebab kita akan jadi tamak nak beli emas banyak-banyak. Tak percaya simpan dulu. Nanti tuan-puan akan tahu tamak tuan-puan macam mana. Okey, nak 100 gram emas get? Ya, boleh Cik Adam insyaAllah. Kenapa emas ni bernilai walhal emas ni logam je? Tuan-puan, kenapa emas ni bernilai? Logam je. Ya, salah satunya adalah kerana ianya adalah emas. Okey, cuba tuan-puan beli logam perak. Suasa, adakah ianya sama seperti emas?
Tidak ya. Emas ni adalah ciptaan Allah khas untuk manusia. Emas ni dalam kerak bumi ada limited. Kita tak tahu sekarang tinggal banyak mana lagi. Emas ni laku di seluruh dunia. Kalau tuan-puan pergi mana-mana di negara dunia macam ni, walaupun bawa edisi Masjid Nabawi macam ni, okey, tuan-puan pergi mana-mana, mereka sebenarnya dah tak kisah sangat design. Okey, mereka akan check emas kita ni. Ini yang laku ini, ni yang kecil ni. Okey? Jadi emas ni laku di dunia. Kalau tuan-puan bawa duit kita, duit kertas, ada kemungkinan ada certain negara tak nak terima duit RM. Okey? Tapi kalau kita bawa emas, insya-Allah mana-mana negara di dunia menerima emas. Tak kisah jenama apa. Jenama ABC ke, jenama XYZ ke, jenama Public Gold ke, tak kisah tuan-puan. Sebab emas ni sebenarnya tak kisah jenama apa-apa. Sebab apa yang dilihat dari emas ni, nilai dia tu adalah dua perkara sahaja. Iaitu yang pertama, apa? Ketulinan emas. Dan yang kedua, harga emas. Kenapa emas ni berbeza dengan logam-logam yang lain? Emas ni tak boleh dicipta oleh manusia tuan-puan. Manusia campurlah macam mana bahan apa yang lain, ianya tidak boleh dicipta. Dan sifat emas di manusia tak boleh nak ciptakan juga dengan barang yang lain. Tak boleh tuan-puan. Okey, jadi itulah antara kelebihan emas. Banyak lagi kelebihan emas. Nanti tuan-puan boleh study. Okey, alright. Waalaikumsalam tuan-puan semua. Okey. Ini Cik Din pun jawab. Emas bernilai kerana ia adalah mata wang sebenar. Kena baca macam mana fiat tu sebenarnya bersandarkan pada emas. Ya betul. Okey, yang seterusnya. You baca kisah wang fiat Okey. Reserve bank adalah emas. Mereka tak simpan berlian. Okey. Reserve bank mereka tak simpan apa lagi logam yang berharga yang lebih tinggi daripada emas. Titanium ke apa kan, walaupun harganya mahal. Tidak Semua reserve bank di dunia simpan emas. Okey. Okey, ni kisah-kisah ni okey. Kerana ia adalah mata wang sebenar. Ya betul. Emas ni rajin Cik Dim menjawab Okey, nak beli untuk anak lagi? Ya, beli terus. Okey. Boleh beli melalui akaun Gap tak? Boleh. Boleh? Jawapannya boleh Okey. Akaun Gap untuk anak-anak kalau tanya Kak Suzy sangat-sangat disarankan. Okey, beli sahaja untuk anak-anak. Buka setiap anak-anak akaun Gap untuk seorang ada setiap satu akaun. Tadi Kak sudah terangkan kenapa harga emas yang mana harga special edition ni sedikit mahal. Kan? Okey, sekarang kita lihat. Kenapa mahal? Sekarang Kak Sudah bagi perumpamaan seperti ayam. Okey, tuan-puan tengok. Ayam yang mentah. Okey, ayam yang masih sekor ni. Yang masih hidup ni. Kita panggil ayam mentah. Okey, dan perumpamaan dia seolah seperti emas mentah. Maksudnya emas mentah ni adalah raw gold. Raw gold di mana emasnya dalam bentuk ketul-ketulan. Okey, yang belum dibentuk apa-apa lagi. Di mana ini kita panggil harga mentah. Jadi kalau tuan-puan selalu lihat dalam kiko.com ataupun goprice.my ataupun harga emas kini, harga dia kalau kita tengok harga dia murah. Jadi kenapa harga dia murah? Ia dalam kategori harga ni, harga emas mentah. Okey, yang belum lagi dibentuk cantik-cantik dalam bentuk macam ni ataupun jadi gold bar 10 gram ke 5 dinar ke 20 gram ke 50 gram, 100 gram, 1 kilo yang cantik. Okey, nampak? Tidak ya? Okey, tetapi kalau tuan-puan lihat, okey, apabila emas ni dia dah jadi premium maksudnya dalam ketulan contoh seperti gold bar lah. Okey, bukan bentuk ni lagi dalam gold bar ataupun dalam bentuk dinar, itu kita dah panggil premium. Bentuk dah premium, bentuk dah cantik. Tuan-puan tengok pun wow, sekali dah jatuh cinta. Terus tergoda, tak pandang kiri kanan dah. Okey? Terus pandang emas dia dah. Apatah lagi kalau tengok 100 gram. Apa dah lagi 100 gram ni jadi milik kita. Lagilah tak pandang kiri kanan dah. Okey? Jadi itu dah kategori emas dan premium. Maksudnya
emas ni telah dibentuk cantik. Bila kita lihat pun kita dah boleh pakai, kita dah boleh simpan. Jadi sebab tu harganya akan tinggi sedikit daripada harga emas mentah. Nampak? Dan harga premium ni biasanya setiap kedai emas dia lain-lain, berbeza. Kenapa berbeza? Okey, yang pertama kerana harga emas ni tidak tergolong dalam harga kawalan kerajaan. Jadi setiap kedai emas mereka akan letakkan harga masing-masing, iaitu harga per gram. Di mana sebab tu kalau tuan-puan tengok pergi kedai A harga emas dia macam ni, pergi kedai B harga dia macam ni, kurang sikit RM3. Pergi kedai C mahal pula lebih RM5. Nampak? Jadi perbezaan harga ni adalah tidak ada satu ketetapan dari pihak kerajaan, di mana kerajaan tidak mengahadkan setiap harga emas ni perlu dijual berapa-berapa. Dia tak macam ayam kan, ayam ada harga siling dia kan. Jadi untuk emas tak ada. Jadi kenapa tak ada harga, ketetapan harga dan perbezaan harga di setiap kedai ni? Okey, kerana setiap kedai ada kos pengurusan masing-masing. Ada kedai kos pengurusannya kecil. Jadi sebab tu dia boleh jual harga walaupun 999 lebih murah dan rendah daripada kedai-kedai yang lain. Contohnya Public Gold. Okey? Tapi kalau tuan-puan pergi kedai lain menjual emas 1 gram, gold bar ataupun emas 10 gram, tuan-puan akan tengok harga dia mahal. Mungkin RM350 segram, RM370 segram. Kenapa? Sebab kos pengurusan mereka tinggi. Okey? Jangan ditanyalah kos pengurusan apa, kenapa mereka tinggi. Kadang-kadang lagi besar kedai tu lagi tinggilah. Dan kadang-kadang kalau tuan-puan lihat kedai-kedai yang ada dalam pasar raya, sewa pasar raya dalam pasar raya tu mahal. Itu termasuk dalam kos pengurusan. Jadi antaranya bila harga tu dinaikkan sikit, itulah antara untuk menampung kos pengurusannya. Jadi tuan-puan kena faham. Okey? Dan kalau kita lihat, contoh ayam ni, ayam KFC ke, ayam McDonald ke kan. Okey? Ayam mana-manalah yang jual ayam sedap tu, kenapa harga seketul drumstick tu harganya boleh cecah RM5 lebih. Harganya boleh cecah RM4 lebih. Seketul drumstick contoh. Okey, kerana harganya dah jadi 2 kali premium. Dan tuan-puan kenapa beli KFC juga? Sebab sedap. Kan? Berbeza dengan ayam biasa yang tuan-puan goreng kunyit tu. Nampak? Bila kita nak rasa premium, kita dah bersedia untuk membayar pada harga yang lebih mahal. Walaupun seketul drumstick pada harga RM6, RM7. Tak ada masalah. Tuan-puan boleh bayar. Sebab tuan-puan tahu ianya ada rasa yang sedap dan tuan-puan sanggup membayar 2 kali premium harga dia. Nampak? Dan begitu jugalah emas. Apabila ianya ada special collection, sebab itu harganya 2 kali lebih mahal daripada harga premium. Tapi Public Gold ni tak adalah 2 kali ganda harga premium, kan? Tapi ianya memang lebih mahal daripada harga emas biasa. Sebab itu special collection ni adalah untuk special orang sahaja. Okey, yang mana mereka faham kenapa mereka membeli emas special collection ni. Kenapa mereka menyimpan, dan walaupun mahal kenapa mereka tetap beli juga. Macam tuan-puan lah, kenapa tuan-puan tetap makan KFC walaupun tuan-puan tahu harga seketul ayam dia tu mahal. Sebab, jawab sendiri. Boleh tulis dalam komen. Okey? Jadi bagi sebab sendiri. Jadi begitulah. Okey, kita tengok penerangan sini. Harga emas terbagi kepada 2, yakni harga mentah dan juga spot. Harga mentah iaitu atau harga spot gold dan harga kos plus keuntungan. Harga yang kita beli adalah campuran harga spot plus premium. Yakni spot plus kos keuntungan, kos pengurusan, insurans, transportation, semua akan termasuk dalam tu. Jadi sebab itu harganya sedikit mahal. Kos masuk kilang sama macam tu. Okey? Alright. Jadi kalau ada siapa-siapa pertanyaan pasal harga emas ni, boleh tulis dalam komen. Sekejap, ada ni kebetulan Cik Arif. Kalau kedai emas yang berdaftar bawah persatuan FGJAM biasanya harganya seragam. Ya, betul. Kedai yang tak daftar selalu main harga dan upah. Ya, betul. Sebab dia dah ada persatuan. Jadi dia orang kena follow persatuan punya rules.